Cuba kalau bini kita, malam tadi abang mimpi kau nak sembelih anak kita, apa pandangan kau? Mengigau tetangga buta. Sebab mimpi kita tak sama dengan mimpi Nabi, kan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum Ngaji Bareng ini dimulai, saya mau absen dulu. Kira-kira yang siap ngaji bareng dengan saya dari mana saja dan tinggal di mana saja, silakan isi absen di bawah ini. Dan pada kesempatan kali ini program Ngaji Bareng kita akan diisi oleh Ustadz favorit saya, yaitu Ustadz Samsul Debat yang dari Malaysia. Dan bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya, silakan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng dengan saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and cikidot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Cik Isa selaku pengerusi program pada malam ini, juga merupakan setiausaha Madrasah Muhammad Al-Waliyah. Yang bahagia Datuk Haji Hassan Ismail, penasihat madrasah. Begitu juga Tuan Haji Rifai Abdullah, pengerusi Masjid Kelebang Besar. Tuan Haji Muhammad Ali Ismail, pengerusi madrasah. Tuan Haji Muhammad Fairul, Imam Besar Masjid Kelebang Besar. Seterusnya semua para pegawai, pihak penganjur, jawatankuasa, pemimpin-pemimpin tempatan, semua peringkat yang berserta hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tak lama lagi macam disebutkan tadi, mana dah roket mana lah tu, dia dah umumkan berapa jumlah lambu tu, maknanya dah tak lama dah tu. Jadi nak mengingatkan satu rahmat lah pada kita bila kita berpeluang diingatkan ya, tentang hari raya korban yang bakal menjelang ya. Dan sememangnya dalam hidup kita ni, bila sebut berkorban apa saja ni, salah satu daripada bait lagu P. Ramlee, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Jadi bila sebutkan tu, disebutkan bagaimana dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 Allah bagi tahu, maukah kamu, Allah Ta'ala tanya, maukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan. Dalam surah tu beritahu, lebih kurang lah maksudnya, nanti boleh tengok balik surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Jadi bila tanya apakah perniagaan itu, iaitu perjuangan jihad membela agama Allah dengan dua perkara. Yang pertamanya harta benda, dan yang keduanya diri sendiri. Cek balik, harta benda dia sebut dulu, harta benda dan diri sendiri ya, harta benda dan diri sendiri. Rupa-rupanya memang susah, dia satu perjuangan yang sangat susah. Jangankan nak keluar duit untuk lambu seekor, jangankan nak keluar duit untuk lambu seekor, untuk keluar duit masuk dan tabung pun payah kan. Tapi kawan sini lah lain, payah betul-betul. Lihat, tukar sport rim tiap-tiap bulan, handphone bertukar, setiap kali ada model baru tukar. Tapi bab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita berkira. Dan lepas itu kita tanya pula ke diri kita, kenapalah susah sangat rezeki aku? Sebab kita terlupa, kita nak untung tapi modal tak nak keluar. Dalam surah As-Saff tu beritahu, perniagaan itu adalah membela agama Allah dengan dua perkara, iaitu pertamanya harta benda, yang keduanya diri sendiri
Harta benda satu hal, diri sendiri satu hal. Diri sendiri perangai biar elok-elok. Dan dalam ayat tu bagi tahu apa? Ayat tu juga beritahu apakah keuntungannya. Keuntungannya ada 4 perkara. Yang pertama, keampunan dosa-dosa. Alhamdulillah, syukurlah kalau dosa kita boleh diampunkan. Melainkan orang sini dengan penuh yakin boleh bagi tahu, alhamdulillah, Ustaz, saya dah semak dah, setakat bulan 6 ni belum ada lagi dosa tahun ni. Tolong beritahu. Kan ada je dosa kita kan, confirm sebagai manusia. Sebagai manusia kan, confirm kita tak lari daripada buat salah dan silap. Tadi pun orang cakap, "Tah mana Samsul Debat ni datang ke tidak kan?" Ni sejak keluar TV ni lambek sampai contoh lah, ngompek tu. Berdosa. Kan? Berdosa. Lepas tu mula mengungut, kocik nak madrasah ni. Tak muat nak masuk. Contohlah dia kata. Kan? Komplain je. Sedangkan dalam hari-hari yang lain kebanyakan taklah seramai ini. Contohlah. Lepas tu komplain, kenapa tak puasa-puasa? Kau RM1 pun kau tak boleh bagi. Macam mana? Tengok. Ni kes sumbangan ni yang mikrofon macam ni. Kan? Macam tu kan. Jadi, pertama keampunan dosa-dosa. Dia kalau ada stand okey kot. Ada stand tak? Capek juga Dia pegang ni kan, kau ajak bunyi je tak bunyi. Dia kalau tak ada mic, tak ada wayar ni, dia main liar sikit. Ada tak stand? Tu. Biasa ya kalau lagi acara pengajian apa itu kendala mix dan lain-lain itu biasanya agak sering ya. Itu mic recording. Mic recording. Juga. Dia besar tak? Di sini. Tak muat lah. Tak muat. Yang besar. Ini untuk show. Kejap ya, iklan jap. Jadi kalau kita tengok kan, yang pertama tadi keampunan dosa-dosa. Kedua, Allah Ta'ala beritahu apa? Yang keduanya Allah anugerahkan syurga Adnin. Syurga Adnin ni yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Kalau kita perlukan pertolongan, Allah akan bagi. Dan begitu juga yang keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Jadi makna kata umat banyak pula dah. Ini luar, yang tu dalam. Oh, ni dalam. Okey. Tak dengar. Dalam tak dengar. Baru sampai tiga-tiga punya ada. Okey. Macam tu lah. Okey. Kena start balik semula? Tak payahlah. Jadi makna kata 4 keuntungan tu. Kemenangan yang mana cepat masa berlaku ni. Nak berjaya, kadang-kadang kita ni sebagai manusia lambat sangat. Kalau boleh tanam pokok, kan tanam, kalau boleh besok nak berbuah, kalau boleh. Saya pergi semalam kat satu dusun durian di Air Molek. Rupa-rupa dengan satu baja yang tak perlu meracun durian tu, 4 tahun dah keluar dah. Musang King dengan Black Thorn. Wah. Dia nengok jenis tu tak berapa benar, tapi tang makan tu. Tu kejayaan yang paling copek sekali lah. Copek saya makan macam tu. Tapi nak bagi tahu, 4 tahun ke copek, ada orang tanam bertahun-tahun nunggu tak berbuah. Tapi itu pun ikhtiar kita. Jadi macam tu jugalah, bila kita sebut tentang berkorban, sebenarnya boleh dikatakan tanpa pengorbanan, maka hidup kita ni seolah-olah tidak ada maknanya. Kita hidup kita kalau tak berkorban ni maknanya tak membantu. Kalau tak berbuat sesuatu, maka seolah hidup kita ni tak adalah warna-warninya.
Tak kiralah sudut aspek mana, berkorban dalam Islam adalah sesuatu yang lebih baik. Mencari sesuatu lebih baik, itu korban maksud dia. Ya? Misalnya berkorban dalam mencari rezeki. Apa pengorbanan yang dia buat? Kadang demi mencari rezeki, tinggal anak isteri cari rezeki. Kadang-kadang berulang daripada Melaka KL, hari-hari Melaka KL, Melaka KL, Melaka KL. Orang lelaki dah biasa macam tu. Jauh berarti ya. Berkorban untuk isteri dia. Sampai satu tahap dia ponek, abang balik seminggu sekali. Itulah mulanya kerisauan seorang wanita. Dah mula pahal lah, tiba-tiba dia seminggu sekali dia balik. Mula tu abang strukturkan 2 minggu sekali balik. Kacau. Contohlah kan. Tapi kena sangka baik lah, sangka baik. Jadi makna kata pengorbanan dalam bekerja apa? Sebabkan bekerja tu, contoh, ada peraturan dia tak boleh lagi dah pakai baju yang kebiasaannya dia gemar pakai baju yang sempoi-sempoi tu, yang santai-santai kan. Tak boleh, dia kena pakai kemeja kemas. Pengorbanan kan. Dan untuk kalau kita tengok dalam bab berkorban ini, maka kita sudah tentunya akan merujuk kepada pengorbanan yang dilakukan oleh dua manusia yang hebat, iaitu Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan, Nabi Ibrahim alaihissalam bila dapat mimpi, dibandingkanlah dengan mimpi kita ni. Dapat mimpi kono sembelih anak kan, bayangkan bandingkan dengan kita kalau mimpi sembelih macam mana. Kan. Jadi adalah orang Malaysia ni, tak tahu lah ada orang tu kan, dia boleh cakap mimpi Nabi Ibrahim ni mimpi setan. Sampai hari ni dia tak tarik statement tu. Tapi saya, kesimpulan saya senang, rasa dia bukan Islam, saya rasa. Dan orang Islam dia tak cakap macam tu. Kebangangan itu kan, contohlah ayat kan, ayat yang paling sadap kan, adalah kegagalan dia untuk mendengar kisah tu sampai habis. Nabi Ibrahim AS bila dapat mimpi tu, dia cerita ke isteri dia dulu. Apa pandangan kau wahai Hajar? Apa pandangan kau? Aku bermimpi bahawa kita kena sembelih anak kita tu. Kenapa jadi susah menyembelih anak ni satu hal? Menyembelih tu satu hal lah. Nabi Ibrahim payah dapat anak, lambat. Dah dapat anak pula berpisah duduk jauh. Sekali dah baru nak bermesra manja dengan anak dia, kono sembelih pula. Ui, bukan senang. Ingat kisah bagaimana seorang yang bernama Samnun. Diriwayatkan Samnun ni dia berkahwin ketika di usia tua. Jadi saya mak balik nama apa. Samnun ni bukan Samdul tau, Samnun. Dia berkahwin ketika usia tua, kemudian Allah bagi dia anak. Punya sayang akan anak, satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi macam manakah dia berharap, dia mengikut, berhimpun bersama dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa panji, dan kemudian nampak ada satu panji yang tinggi, bersinar, bercahaya. Apakah panji itu? Inilah panji yang mana bernaung di bawahnya orang-orang yang menyintai Allah dan Rasul dengan sedalam-dalamnya, dengan seikhlas hatinya. Tiba-tiba dia dibawa keluar oleh malaikat. Kenapa nak kau bawa aku keluar ni? Kau bukan tergolong dalam golongan itu. Kenapa pula? Sebab kau terlalu menyayangi anakmu, sehingga kan kau melebihi kasih sayang kau daripada Allah dan Rasul. Maka pada ketika itu Samnun kata, kalau macam itulah aku tak mahu kepada anak aku. Aku rela berpisah pada anak aku. Seandainya itu boleh menyebabkan, biarlah anak aku tak ada pun, kalau itu boleh menyebabkan terpisahnya aku daripada golongan orang yang menyintai Allah dan Rasul seikhlas hatinya. Kemudian dia terdengar musibah, dia terjaga daripada tidur, anaknya meninggal dunia kerana jatuh daripada satu tempat. Pada ketika itu dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia tersenyum kerana dia yakin Allah ambil nyawa anaknya, letak di tempat yang baik, dan juga memberi kesedaran kepada dia untuk menyintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Macam tu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, bila tanya pada isterinya, apa jawab isteri Nabi Ibrahim? Wahai suamiku, sekiranya mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur.
Tapi kalau kau yakin bahawa mimpi itu disertakan perintah Allah, maka laksanakanlah ia wahai suamiku. Macam cuba kalau bini kita, malam tadi abang mimpi kau nak sembelih anak kita, apa pandangan kau? Mengigau tetangga buta. Sebab mimpi kita tak sama dengan mimpi Nabi, kan? Tak apa kojo nak menyembelih pula dia tu, kan? Kemudian dia tanya pula pada anaknya. Tu yang paling hebat tu. Tanya pula anak dia, wahai anak anda ku Ismail, aku dapat mimpi kau nak sembelih kau untuk korban. Apakah pandanganmu wahai anakku? Wahai ayahandaku, dia kata, kalau demikianlah perintah Allah, maka laksanakanlah ia, kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Huyai. Macam tu cerita tu untuk perempuan yang tadi tu. Kena beritahu boleh. Cuba kalau anak kita, abah dapat mimpi kau nak sembelih kau long, apa pandangan kau? Macamnya lah abah. Abah sembelih langah dagingnya banyak sikit, dah agak macam tu lah. Lepeh nyawa dia kan. Tak, Nabi Ismail kata sembelihlah kalau dah itu perintah Allah. Pada ketika itu, apa pandangan masyarakat keliling? Gila Ibrahim ni. Dia kata, anak dia nak sembelih, besok sila-sila besok kita disembelih. Gila Nabi Ibrahim ni. Nak bagi tahu, itulah cabarannya bila kita nak buat baik. Bila laksana perintah Allah, orang cakap macam-macam. Ada orang sanggup tak datang madrasah ni sebab tak nak orang cakap dia tiba-tiba pergi surau, dia tiba-tiba pergi masjid. Baiklah nampak. Memang setan betul. Tu wakil setan tu cakap tu. Kita sampai menyuruh lah nak masuk dalam madrasah ni, takut tiba-tiba orang cakap berubah pun takut. Ingat, barang siapa yang beribadah kerana manusia, riak, tapi yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Dia tak nak buat tu. Aku bukan tak nak pergi madrasah tu, kan aku pergi kan, orang cakap apa pula. Jadi orang tu, pandangan orang tu lagi besar daripada perintah Allah. Tu kena faham tu betul maksud tu. Jadi pada ketika itu, apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ismail beritahu dengan Nabi Ibrahim. Dia kata, ni dalam satu riwayat menyatakan, pakaian kau tolong ambil. Kalau kau dah sembelih nanti, tolong bagi pada mak ada, bagi pada ibu. Takut kalau dia rindu boleh bau badan aku pada pakaian ni. Allahu Akbar. Dia punya standby tu. Dan dia cakap pada ayahnya, wahai ayahanda ku Ibrahim, seandainya kau nak sembelih aku, bila kau dah tahu dah kat mana kau nak potong tu, kau tolong ambil tangan, kau ambil kain, kau tutup mata kau tu. Takut kalau kau nampak muka aku, kau tak sampai hati nak sembelih aku. Macam tu sekali Nabi Ismail beritahu. Luar biasa ya. Jadi apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim ambil, ada satu riwayat menyatakan ambil tutup mata dah. Dia semua terpocik darah kono ko badan Nabi Ibrahim ni. Menggigil-gigil Nabi Ibrahim. Dan bila buka, rupa-rupanya yang disembelihnya adalah seekor kibas. Ini kisah sebenarnya yang kita kena bawa. Nak beritahu Allah nak uji ya sejauh mana kau sanggup taat perintah Allah walaupun terpaksa mengorbankan benda yang kau sayang. Ini tak sanggup dia datang semayang ke masjid semata-mata kerana bisik-bisik gelora. Heboh nak tengok perkembangan Jad dan Arumi. Macam tu lah. Saya tahu tajuk dengan nama pelakon, nama wataknya. Saya tak tengok dah. Tengok iklan dalam TV je. Bayangkan tu, tak sanggup. Itu yang saya heran. Banyak kali dah saya togur benda ni. Saya ingat saya drama bersambung masa saya kecil, makin drama Cina. Sampai beratus episod drama Cina. Pukul berapa Cina suruh pasang tu? Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa tak pukul 7? Pukul 7 orang Melayu maghrib mah. Kata. Tiba-tiba drama Melayu time maghrib. Ngembangang punya Melayu tu. Yang itulah, yang keluarkan tu. Sebabkan itu berjuta. Alhamdulillah, drama ini mencatat kutipan juta lebih tontonan. Maknanya berapa ramai orang tengok drama time maghrib tu. Seingat saya lah masa saya kecil main ke pantangan Narwah Habah tu. Time maghrib buka TV. Pantang betul dia.
Pukul 7 tu sanyap dah rumah tu, semua semayang ngaji tu ya. Hari ni je nak berjamaah di depan TV tu. Bukan orang sini lah, orang sini semua kayak madrasah. Madrasah Muhammad Al-Waliyah semua sini. Kan? Amin. Jadi itulah cerita. Jadi bukan senang. Kita cakap memang senang, tapi bukan senang. Nak mengorbankan, keluar duit untuk korban, bukan senang. Tapi bila dah sekali dia buat, dia terasa nak buat lagi. Tahun ni dekat madrasah ni 4 ekor. Total karya ni 30 ekor dah. Steady. Macam mana rupa lembu yang kau tempah gitu? Raman yang lebih kurang je tu. Seiras lembu ni mana lain, muka tak ada, rupa kambing tu memang lembu lah. Korban. Tapi banyak jugalah yang membohong sekarang ni. Bukan orang sini lah. Pergi tengok lembu kamu, bila sampai hari nak sembelih kurus sampai. Ada juga kan? Jadi ini adalah nilai pengorbanan yang cukup tinggi di sisi Allah. Nak pun nak adalah korban, nak ikhlas tu. Ya Allah, bukan senang. Dia siap beritahu dengan Cik Isa ni. Pagi nanti waktu saya minta satu je, saya sumbangkan 2 ekor lembu. Minta tolong sebelum semayang raya, tolong umum. Dia lah minta suruh umum. Kan? Dia kalau orang ikhlas tu, tolong jangan umum nama saya pula. Sosanyap ya. Ya, sosanyap ya. Ayolah. Bukan senang kan. Rakyat Malaysia ni dia pelik sikit. Patut nak kerja ikhlas bila dalam borang sumbangan, lagi tinggi sumbangannya, lagilah dia tak nak mengaku dia siapa. Dia tak dapat dah pelepasan cukai. Pelepasan cukai tu hal lain. Tu kau boleh submit dekat untuk cukai. Tapi dalam borang tu tak sah lah tuli. Dia pelik. Tang RM1 hamba Allah. Tu steady. RM1 hamba Allah, RM5 hamba Allah, RM100 nama penuh, siap nombor IC dengan alamat. Tu dah. Kan? Bukan senang kan? Iya. Susah tuan-tuan. Ikhlas ni bukan senang. Kita sebut ikhlas bukan senang. Orang kita ni pula gambaran ayat ikhlas. Saya ni ikhlas tolong dia, tapi dia terima kasih pun tidak. Abang ayat tak ikhlas lah tu. Dia kalau ikhlas, dia tidak mengharapkan apa-apa ganjaran, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Ya. Bagilah, ni masih ada masa lagi. Satu bahagian 750. Kihana tu murah dah sini. Lembu sini murah. Tompek lain 800, 800,500. Betul, kan cakap apa? Nampak tak yang muka saya, muka Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Jafri tu? Tu 800,500 tu bagian tu. Yang Malaysia lah. Yang Afrika murah sikit. 390. Ada yang cakap, orang Malaysia ramai lagi yang susah. Kalau mampu masuk duduk, masuklah duduk. Ke Afrika tu dia susah tu, taklah susah kita. Kita ni insya-Allah kalau bayangkan yang dia orang yang di Afrika tu. Lumpur yang koping-koping tu dibakar buat biskut. Air lumpur tu cedok dia masak air tu. Perang-perang air tu minum. Kita semua tokan salju. Tokan panas. Ada satu tokan jadi oren. Gila betul. Bancuh siap kan. Ada lah mesin tu memang ada. Tak dah siap dah. Dia kat sana nak dapat air bersih. Pengalaman di Afrika tu, di Chad, di Mali, di Kongo. Pukul 12 malam kena agih ke daging esok. 12 malam ni beratur panjang dah. Nak tunggu daging besok. Sebab itulah masuk dia nak merasuk daging. Bayangkan. Kita ni kayak pelakor ni kan. Kadang-kadang sampai busuk dalam petai tu tak boleh makan. Terlupa lah ada daging kan. Dalam nak mencari-cari petai lah ada daging ujungnya. Tapi memang daging korban paling sedap sekali makan.
Dia punya manis itu, dia punya apa, sebab orang sumbang kan lain. Macam jamuan lepas ceramah ni lah, lain sadap kan. Sebab sumbangan kan, ada satu kan? Nak juga. Jadi yang penting nilai pengorbanan yang cukup tinggi di sisi Allah, kerana bukan menguji kesabaran Nabi Ibrahim, tapi juga menduga sejauh mana ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang Islam yang beriman, elakkanlah, ni dengar ni, sebagai orang Islam yang beriman, elakkanlah perasaan rugi dan sia-sia dengan pengorbanan. Ingat, Pobondo pun tak dapat. Pobondo tu kan dia cakap. Kan? Ada rugi habis duit kan tu. Ambil 3 bahagian nak tu, semua nak sibuk, nak menyibuk, nak numpang tu. Mak ni pun sana, mak pun nak 1 bahagian, nak 1 bahagian, duit tak bagi tu lah. Tak berguna punya anak. Kan? Tapi percaya cakap saya. Sekejap ya Allah ganti. Nabi sebut, sesungguhnya tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, malahan bertambah, bertambah, bertambah. 3 kali Nabi ulang, takkan kau tak percaya? Bertambah, percayalah. Tahayu tak tidak sedebat ni. Berburak boleh lah kan. Itu bukan senang. Contohnya nak pula dia ambil seekor lembu tu. Seekor lembu dah berapa? 5,000 lebih. Kalau 800,500 berapa tu? 5,000 lebih. Masuk bahagian, kalau tak apa dia bagi seekor lembu senang, 7 bahagian bagi. Bukan senang nak keluarkan 5,000 hanya untuk lembu yang kita tak dapat semua pun. Kan? Dapatlah bahagian kita sikit, you know. Tapi orang yang bernazar, orang yang korban apa, orang korban wajib, dia tak boleh makan. Bagi kat orang semua. Kan? Saya bernazar, dia katakan, saya bernazar kalau dapat anak lelaki saya korban tahun ni, contoh. Itu jadi korban wajib. Dapat ada anak lelaki, koma pula tu. Wah, contoh. Wih, double ni, kau 2 ekor, tak ada, saya janji nazar sekor ya tak. Kita jangan rasa rugi, jangan rasa sia-sia. Lepas tu jangan kau takut. Kata dunia ni, Nabi tengah semayang asar, lepas semayang asar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelang kabut Nabi balik. Kenapa ya Rasulullah? Aku nak pergi tengok kat rumah tu ada 7 kopeng lagi, ada 7 kotul omeh ni, ketulan emas ada kat rumah aku, ada 7 kopeng lagi, nak cepet bagi kat orang. Susah hati aku ni kalau ada kat rumah, baru teringat bagi kat orang cepet. 7 dinar dekat rumah pun Nabi risau, ni kan pula 7 kotul omeh. Kita pula tak ada baru risau. Tak ada mana pergi duit, mana nak cari, itu kita. Kan? Orang kata besar dah mula susah hati. Tak boleh aku pun kena kata besar. Jangan. Ukur baju badan sendiri. Kan? Biarlah kita tak kata besar, kita motor kecil pergi kerja, tapi manage boleh pula, mampu pula korban setiap tahun at least 1 bahagian, tak pernah tinggal. Contoh. Tapi Ustaz, kalau tak terdaya Ustaz, memang tak cukup duit, menyemis ya, tak cukup Ustaz, macam mana? Tak apalah, kau datanglah ke madrasah awaliyah. Time orang menumbangkan lembu tu, kau peganglah koting lembu tu satu. Jadilah bantu-bantu. Nah, kau tak mampu nak bagi, bantulah dari segi kudrat dan tenaga. Naik motor pula pergi hantarkan daging-daging tu dekat rumah-rumah orang. Apa salah buat lah. Allah Maha mengetahui akan kita ni nak terbabit dengan korban tu, tapi kita tak mampu, contoh kan. Jangan rasa rugi, jangan rasa sia-sia. Jangan. Kemudian dalam Islam Allah mengalahkan umatnya memiliki sifat berkorban demi membantu orang yang berkurang bernasib baik. Masa itulah keinsafan kita. Kita akan sadar Nabi ajar kita banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kalau tengok yang di atas, memang kita rasa tak cukup. Kenapa dia macam tu? Kenapa dia kaya? Kenapa rumah dia besar? Kenapa kereta dia besar? Tak selesai. Tapi kalau kita tengok, sian dia, tapi jalan tidur. Pergi ke Lumpur tak? Pergi ke Lumpur ke 1-2 pagi,
Naik kereta orang ni tengok. Kayak tepi bus stop tidur. Tepi jalan tu berabut, bergaduh tu ni kotak tu. Kotak dia bontang jadi tempat baring dia. Kotak. Ada muka Samsul Debat tu kat kotak tu. Tak produk apa tak contohlah. Saya ada sekali tu pukul 2 pagi, lama dah. Masa tu saya ingat saya pergi Kuala Lumpur, pergi mana dah. Saya duduk dekat restoran tu lah, restoran ayam goreng tu. Restoran ayam goreng yang ada orang tua rambut uban putih tu yang duduk kat luar pakai cimatun. Macam tu lah. Saya tak nak sebut jenama sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Buat apa sebut? Kalau dia nak sebut, cakap dengan dia, suruh sponsor. Saya duduk malam tu, tengok datang yang lusuh-lusuh pakaian yang tu kan, dengan bawa beg plastik ni plastik. Bawa petrol rupanya memang ada yang restoran ni dah siapkan, nak allocatekan untuk gelandangan ni bagi. Jangan ngasuh rugi, jangan ngasuh ni. Contoh, tanya. Ni nak tanya ni dia tu. Saya nak tanyalah Datuk tu. Tanya Datuk Haji Hassan. Tok, nak tanya malam ni target bajet berapa? Dia nak menyumbang ni. Tok, Datuk bajet lah jamuan malam ni berapa ramai KL? Dia tanya Datuk Hassan. Berapa bajet malam ni, berapa ramai Tok malam ni? Dia pun cakap dalam 300. 300 tu? Tak apalah, lain kali je lah. Tak jadi. Sebab dengar 300 tak jadi dah. Contohlah kan. Nyumbang lah mana yang boleh. Kan? Kebanyakan. Hero. Yalah, saya dapat sponsor ni ya, Tembikai tu. Alhamdulillah. Tapi Tembikai potong 300. Ilah, sebiji potong 300. Nipih botol tu takkan. Bapak kodamut. Kodakut campur komut, kodamut. Jadi jangan kita rasa sia-sia, kerana sesungguhnya Allah akan menggantikannya dengan sesuatu lebih baik. Saya bawa keluarga saya pergi umrah, bukan bohong cerita. Bawa keluarga pergi umrah. Masa Madinah saya buat dengan mak saya. Masa tu saya pergi umrah, saya cakap, mak, ingat nak sponsor lah keluarga kita mana yang susah-susah tu nak buat pergi umrah. Mak saya cakap, kau dekat main-main ni Madinah ni, kau sabut kau kena buat, nak buat lah ni mak tu yang cabut tu. Alhamdulillah akhirnya pada tahun 2019 saya dapat buat. Tapi masa nak buat tu 2019 kira-kira total 15 orang. Monung. 15 monung. Masa tu terongan kita tengok padan kau. Kau selalu cakap sedekah tak pernah miskinkan orang kan. Ambil kau. Contoh terongan tu kita tengok tu. Dua yang monung. Pertama saya, kedua buku akaun tu. Monung. Tapi lantaklah. Langgarlah. Sampai di KLIA bila saya tengok semua dah siap dengan pakaian ihram nak pergi, dah standby nak pergi kan. Masa tu separuh perasaan duit habis tu hilang. Separuh tau, mana ada lagi tu. Separuh. Bila sampai di tanah suci, bila saya tengok semua menangis, mengalir air mata sebab dapat sampai ke tanah suci. Ada yang tak pernah naik kapal terbang, tahu pergi tanah suci. Cuba fikir. Masa tu hilang perasaan duit saya habis. Lantak saya tak kisah, ya Allah aku gembira tengok keluarga aku ni datang. Dia gembira dengan menitis air mata dia. Saya tak boleh cakap apa dah. Kegembiraan yang tak dapat nak digambarkan. Dan rupa-rupa alhamdulillah tak sampai 3 bulan saya sampai di Malaysia. Tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Tapi tak adalah dalam hati masa tu cakap mujur balik modal. Tak adalah. Tapi saya cakap masa tu, ya Allah, siapa lagi yang aku nak tolong lepas ni? Tolong jangan angkat tangan. Contoh. Ya. Jadi dalam Islam kan, Allah menggalakkan umatnya memiliki sifat berkorban demi membantu orang yang kurang bernasib baik. Tu apa yang bunyi lorak-lorak tu? Oh, speaker luar kan? Kan? Jadi kita kena ada sifat berkorban demi membantu orang kurang bernasib baik, dan dalam melakukan satu pengorbanan jangan menganggapnya satu sia-sia, tapi satu peluang, satu cara untuk dapat peluang lebih baik lagi. Mesti ada benda baik aku akan dapat lepas ni. Percaya, yakin Allah akan bagi. Allah janjikan ganjaran pahala pada mereka yang sanggup melakukan pengorbanan. Contohnya kalau kita tengoklah zaman Nabi dulu, macam mana zaman sahabat, macam mana dia istighfar. Dia istighfar macam mana? Tauk-tauk pun, paling kurang busuk-busuk pun tak kurang 70,000 kali sehari. 70,000.
sahabat-sahabat. Dan dia pula yakin, dengan dia istighfar, dia yakin Allah akan tunaikan apa dia nak. Macam tu, yakin tu. 70,000. Termasuklah seorang dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia nak tidur kat mana ni? Dia cari tempat tidur. Dia nak tidur kat masjid, dihalau kat orang tu. Tak boleh, tak boleh tidur sini tu. Carilah tempat lain. Lepas tu seorang tu dia kata, ada orang ditanya, kenapa ni? Kenapa bising-bising ni? Orang ni nak tumpang tidur. Aku tak bagi ni masjid ni, tak boleh tidur. Yalah, Imam Ahmad bin Hanbal pun dengar lah. Tak apa, tak apa. Jadi orang tu tawar, tak apa, awak tidur kat rumah saya. Rumah saya ada tempat kosong boleh tidur. Mari tidur rumah saya. Dia pun tidur. Dalam dia tidur tu dia terdengar, orang ni kerja menguli ruti. Menguli ruti, makna menguli roti. Kalau tak faham, ruti tak faham, payah betul. Dia menguli ruti ni, menguli ruti sambil astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal pun tanyalah, rajin motor kau istighfar aku tengok. Memanglah kan, kenapa kau rajin istighfar? Oh, nak bunuh. Oh, lagi kuih boy. Kenapa kau istighfar macam tu? Mana? Sebab aku yakin setiap permintaan aku akan dimakbulkan oleh Allah dengan aku istighfar. Semua kau dah dapat lah. Ada satu lagi aku belum dapat, dia kata. Apa benda Aku nak bona bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Belum dapat jumpa dia tu. Akulah orang kata. Nampak? Nampak? Nabi janji 3 perkara orang yang rajin, yang mengamalkan istighfar setiap hari. Pertama, akan dijauhkan pada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan gitu. Kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Sahabat tanya, macam mana cara nak istighfar? Nabi jawab, astaghfirullah. Cukup senang. Kita kalau imam tadi, cuba dia panjang istighfar. Kebanyakan masa berapa kali imam istighfar? 3. Kebanyakan masa lah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahasa 3. Betul sama. Astaghfirullahaladzim. Banyaklah istighfar malam ni abang. Tak boleh lebih sikit. Aduh, kacau tu. Berkirut. Kan Allah janjikan ganjaran pahala orang yang sanggup melakukan pengorbanan, beramal kebajikan pada mereka memerlukan bantuan. Konsep mengorbankan binatang pada hari tasyrik secara idealnya adalah lambang kepada sebuah pengorbanan yang menuntut makna tersirat di sebalik yang tersurat. Dikaitkan ibadah korban dengan realiti hari ini, kita boleh menganggap gagal jika tidak dapat berkorban untuk orang lain walaupun mampu untuk mengorbankan seekor lembu atau unta. Nabi sebut, barang siapa yang mampu mengerjakan korban tapi tidak melakukannya, usahlah dia datang bersemayam di tempat kami. Nabi sebut. Itu Pak, kalau ikut mazhab Hanafi wajib pada yang mampu. Jangan keramut. Berkiro tu kan. Jangan risau, murah rezeki kita. Kan? Kalau kita tengok macam manakah kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tadi, sanggup meletakkan perintah Allah tu melebihi kepentingan dan juga keinginan peribadi. Buat kan? Sanggup tak kita kan? Ada orang kaji-kaji sampai 20,000, tapi disuruh orang buat benda-benda yang tak elok. Dalam bekerja tu tak semayang, dalam bekerja tu dia kena buat, kena kira duit-duit haram contohnya. Jadi accountant untuk syarikat tu, dia sanggup bayar dengan duit haram tu, bayar 20,000, 20,000, 25,000. Bukan senang nak meninggalkan kerja. Ya? Bayar memang mewah, tapi keberkatannya tak ada. Ingat tak kisah berkat ni? Nak bawa berkat ni, kisah ada seorang lelaki ni. Ada seorang kaya, dia ada 2 orang anak.
Ringkas cerita dia sakit tanat. Bila dia sakit tanat, dua-dua anak ni seorang je nak jaga ayah tu. Yang seorang tu tak nak, aku tak nak, dah mati esok kau cakap lah, aku nak harta dia. Jadi anak yang seorang ni dia tak nak harta ayah pun, dia nak jaga ayah dia. Jaga ayah bolo, ayah lelok. Akhirnya ayah dia meninggal dunia. Ni nak copek cerita ni. Bila meninggal dunia ayah dia, barulah anak seorang lagi balik, dia ambil semua segala harta ayah ni, habis, tak ada satu pun tinggal untuk adik tu. Dibalun ni habis semua, licin. Dia pula tak kisah, dia tak nak pun harta ni, tak apalah, dia kata biarlah abang nak ambil lah. Dia pun duduk, hidup dia susah dengan isteri dia, hidup susah, bukan senang, hidup susah. Satu hari dia bermimpi seorang lelaki datang kepada dia dengan baju putih. Dia kata, kau pergi ambil, ada tu duit 100 dinar Ashrafi, bawah macam RM1, ada 100 dinar Ashrafi, kau pergi ambil dekat sini, pergi ambil. Lelaki tu tanya, dalam mimpi tanya, cuma aku nak tanya sebelum aku ambil, ada tak keberkatannya duit tu? Ada? Ada tak keberkatan dia? Ada tak? Tak ada. Tak ada keberkatan? Tak ada. Esok tu dia cerita dengan bini dia, malam tadi abang mimpi jumpa seorang lelaki, dia kata ada duit kat sini sekian 100. Bang boleh ambil bang, untung-untung ada je. Tak boleh. Nampak tak? Dia dah cakap duit tu tak berkat, buat apa kau ambil tu? Oh lah, mana nak tahu, banyak tu. Tu saya tambah cerita tu, tak ada yang betul, saya tambah. Kemudian malam yang lain dia mimpi sekali lagi, lelaki yang sama datang, kau pergi ambil kat sini pula tu. Kat situ ada 100 dinar Ashrafi, nilai duit masuk tu 100 dinar Ashrafi, kau pergi ambil. Sekali lagi aku nak tanya, ada tak keberkatan pada duit tu? Tak ada. Memang tak ada, tak apalah. Besok dia cerita dengan bini, habis abang ambil tak? Ambil lah. Lah, kenapa tak ambil? Tak ada berkat, cuma apa ambil? Sekati abang lah, itu pun saya tambah. Bini tak tahulah cakap ke tidak tentu, tapi biasa orang perempuan macam tu lah cakap kan. Tapi dia kata tak apalah, biarlah dia. Tak ada berkat, bawa ambil. Dan pada malam yang last tu, ada satu malam tu dia mimpi, dia kata kau pergi ambil duit dekat satu tempat ni, dekat situ ada 2 dinar, bukan 200, 2 dinar Ashrafi, macam RM2 lah. 2 dinar Ashrafi, pergi ambil. Aku nak tanya, ada tak keberkatan duit tu? InsyaAllah ada. Barulah dia cakap dengan bini, ni ada RM2, RM2. Oh, dia kata 2 dinar Ashrafi, itu tak sehati tak nak ambil, 2 dinar ambil. Bukan apa, dia dah cakap ada berkatnya duit tu, dia pun pergilah ambil. Dengan 2 dinar Ashrafi tu apa nak buat? Dia pergi ke pasar, dapat beli 2 ekor ikan. Dia beli 2 ekor ikan, dia bagi bini, nah inilah rezeki kita hari ni, berkat 2 dinar Ashrafi tadi, dapat aku beli 2 ekor ikan, dapat kita makan ikan hari ni. Taklah ada cerita ikan patin ke, tak ada lah cerita, tapi 2 ekor ikan lah. Jadi bini itu nak masak, dia siang ikan tu, bolah parut atau jumpa sebutir mutiara, sebiji mutiara berwarna hitam berkilat. Bolah lagi seekor ikan, ada sebiji lagi, 2 biji mutiara yang sangat cantik. Tapi terkejutlah dia dalam parut ikan dia Maka suami dia kata, tak apa, berikan kepada aku, biarlah aku cari kalau ada sesiapa yang nak beli ikan pakan. Rupa-rupanya khalifah pada ketika itu, Khalifah Khalid bin Marwan, dia memang sedang mencari-cari mutiara seperti itu. Maka dia belilah pada dia. Berapa nilaian dia? Setiap satu mutiara itu nilaiannya 50 ekor unta sarat dengan muatan. Sebab barakah. Masyaallah. Jadi itu sebabnya, kalau kita yakin dengan apa yang Allah bagi kat kita, kita jangan baca rezeki tu duit semata-mata, tak semestinya. Kadang-kadang cuba tengok ni, berapa ramai ayah anda bonda yang datang dengan tak. Tadi saya nampak yang berjalan tadi. Yang berjalan tadi datang, ada makcik tu bongkok dah datang ni, nak datang kuliah ni. Sehat lagi tu. Bongkok-bongkok tu boy, berseret-seret dalam, tak ada naik kereta dah, jalan kaki. Ada satu pakcik tadi, saya tak nak sabut mata kalau apa. Wup, dia pusing, macam tu dia keluar dengan kain, dengan selama dia tak peduli kereta datang. Sikit lagi, kalau aku lunggah dia tadi tak jadi ceramah malam ni. Oh sah anda. Iya, tapi mana nak tunjuk apa? Sehat walafiat. Ya, Allah bagi kita sehat. Bukan semua orang. Ada orang tu hidup dia bergantung pada mesin. Ada orang tu hidup dia bergantung pada ubat. Lambat sikit problem. Ada. Ini tak boleh makan, itu tak boleh makan, ni tak boleh, itu tak boleh. Itu pun rezeki.
kan? Iya, tu sebab kita kena yakin rezeki. Ada orang tanya saya, ustaz selalu sebut rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya tu? Saya kata tu bukan salah alamat tu, salah orang yang duduk ke alamat tu. Pahala tu. Sebab kita menyangka rezeki tu sama macam yang kita nak. Jangan macam tu. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki isteri kita dengan cakap, saya ikut abang bang, tahun ni raya rumah kampung abang boleh? Abang, tak ada maknanya kalau saya raya tak ada abang. Asalkan dengan abang saya okey je. Berayalah mana pun bang. Tapi sekadar nak bagi tahulah, dah 10 tahun dah kampung abang ni. Abang lah. Umat lain macam, orang perempuan ni bahasa macam tu kan. Dia bagi topat macam tu. Laki pula tak faham bahasa. Yalah, mana okey lah kampung ni. Okey, ikut abang lah. Kalau tahun ni masuk ni dah seboleh lah. Tak faham lah tu. Bangang betul lelaki tu kan. Macam tu lah. Jadi ramai orang boleh berkorban jika kita dapat keuntungan daripada pengorbanan itu. Dan keuntungan sebegitu pastinya memenuhi keinginan dan nafsu kan? Dan kalau kita tengok dalam kisah bagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh pada Allah dan berdiri teguh atas dasar tauhid, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Surah An-Nahl ayat 120. Dan begitu juga disebutkan firman Allah dalam Quran, memaksud sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu dan aku. Sembahlah kamu akan daku. Surah Al-Anbiya ayat 92. Kenapa? Nak bagi tahu harta kita ni semua sementara. Sementara sifatnya. Dunia sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Yang Datuk Hasan sebut tadi tentang korban, siapa nak masuk lah apa semua kan, sebenarnya bukannya untuk dia, untuk kita semua. Bukan daging tu, tapi saham itu, saham akhirat. Dunia bukan tompek tinggal, tapi dunia tompek meninggal. Faham tak maksud tu? Dunia bukan tompek tinggal, tapi dunia tompek meninggal. Jangan lupa hashtag. Ya, kita kerakut-kerakut kan. Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah bagi tahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Yang kita kena bagi. Lalu tabung, gek. Tengok wallet, ada 2 lay, satu RM5, satu RM100. Mana yang paling kita sayang, kita bagi RM5. Saya tak sayang RM100 dia ni ustaz, saya sayang RM5 tu, saya bagi RM5 tu. Kau nak mengakal siapa? Saya cakap kan? Allah Maha mengetahui. Kita kerakut kan, kita bagi RM1, bagi RM2. Lepas tu kita kerakut, ingat kita punya, kita perasan yang RM100 itu kita punya. Kita naik motor, pahala pula motor, rupa minyak dah koring, rasa baru isi tengah hari tadi, tolak sampai sesen minyak, maaf habis RM10, tinggal RM90. Dan alhamdulillah dalam tolak-tolak tu kita start tetap tanya pula kepet bocor, poi bengkel tukar mangan lengset tiup keluar, rupa tayar mana tak boleh pakai, kena tukar tayar tiup, habis RM35. Dah berapa? Dah RM40 habis, tinggal RM55. Dah tukar kat kedai, tengah tunggu tayar tu siap, telefon, hello bang, jangan lupa bang ya, beli tu, beli topung, beli gula, beli ni. Aduh banyak macam lah kau nak order ni. Zap pergi kat kedai yang nombor 99 tu, entah apa kedai tak tahulah. Pergi kat situ, keluar, habis lagi RM35. 35 campur 45 tadi berapa? Dah 80, tinggal 20. Bongi dengan 20. Keluar atas rompak dengan kau. Woi, duit dah RM20 belum nak bayar. Habis. Nak bagi tahu, sudah yang kita punya mana? Yang RM5 ni. Tu cerita tadi.
Jangan korakut. Saya pun insya-Allah doa tuan-tuan. Saya punya target tahun ni nak bawa keluarga saya pergi umrah. Saya tambah lagi 35 orang tahun. Rezeki benar-benar. Siapa nak pergi dengan Samsunabat, bulan ni last booking. Saya pergi bulan oleh. Sebab ramai pula tahun ni. Sebab apa? Yang hari tu ramai MBMI tak lepas PIG, pergi umrah dah. Nak mengubek hati yang lara. Saya dapat pergi umrah tu. Tapi yang package yang mahal lah. PIG. Saya dapat pergi yang package mahal. Tak adalah mahal benar tu, tapi paling rendah 61,000. Ni mencangut. Itu yang paling jauh tu. Yang paling dokek 210,000 seorang. Laki bini beli rumah kat belakang. Main-main. Aduh. Nak buat macam mana kan? Harga makin mahal. Kan? Itu sebab kalau ada peluang boleh buat ibadah kat tanah suci, pergilah Copet. Jangan tangguh-tangguh. Alhamdulillah Ustaz, saya dah register dah. Saya dah register dah dekat Tambung Haji. InsyaAllah kalau tak ada paparan melintang, saya akan pergi Mekah pada tahun 2135. Tak tahulah umur masa tu bukannya membongkok dah menyarap kan. Tahulah kan. Tapi insyaAllah kita ni tak semestinya. Itu perancangan manusia. Kena ambil rayuan dapat pergi kan. Itu dia. Ada orang terpaksa mengorbankan harta, masa, tenaganya untuk Islam, dan dia tak dapat sebarang habuan atas dunia ni, tapi yakin yang Allah akan memberikan ganjaran hari akhirat nanti. Allah SWT berfirman, bermaksud dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan akhirat. Surah Al-Ankabut ayat 64. Jadi hendaklah kita berusaha, ya? Kalau kita tengok hikmah di sebalik ibadah korban ini, dan bagi tiap-tiap umat Islam kami syariatkan penyembelihan korban sampai mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, kan? Dan Allah bagi tahu juga sesungguhnya daging dan darah binatang korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah dia memudahkannya untuk kamu supaya kamu membesarkan Allah atas hidayatnya kepada kamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Baiklah, nanti tak lama lagi kan kita masuk bahagian korban. Dalam masuk bahagian korban, kita puasa sunat pula. Daripada hari 1 Zulhijjah tu sampai 10 Zulhijjah kita puasa, kau tak faham, puasa. Kemudian kita tak potong kuku, kita tak cukur, kita biar kan. Sebab nanti kita akan sucikan pada hari kita sebolehkan binatang korban kita, mudah-mudahan, ya. Jadi percayalah yang Allah Ta'ala ni nak bagi kita. Lagi satu lagi, korban ini sebenarnya nak menyemarakkan semangat perpaduan sesama kita. Mana kita hidup di dunia ni bukan kita, ada orang yang susah daripada kita, ada orang perlukan kita. Bantulah tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Sebenarnya tajuk berkorbanlah apa saja, betul, saya setuju apa yang Datuk Hasan sebut. Ini adalah ayat yang paling lembut. Berkorbanlah apa saja, apa kemampuan kita. Tak mampu kita, tak mampu seekor lembu, ambillah satu bahagian. Tak mampu satu bahagian, bagilah seekor kambing. Seekor kambing berapa sekarang ni? 1,000 lebih 1,000 lebih. Kalau kambing yang bagus, dan satu lagi, berhenti-berhentilah perangai berambut daging korban ni. Dia menyiang kelepang sap belakang dia. Itu tak terdaya tu. Selalu ingatkan dah tu betul. Jangan, melainkan memang jawatan kuasa bagi, nah ambil ni kau punya. Tapi jangan gitu lah. Yang tu dan punya, ya. Jangan usik, jangan. Tu tak boleh. Ya. Tak tahu dengan bahana. Jadi ikhlaskan hati kita dalam beribadah. Nak selamat hidup dalam dunia ni, 5 lah saya pesan. 5 ni kena ada. Pertama, sabar. Sabar banyak. Hidup susah kau senang, sabar.
Kedua, syukur. Syukurlah dengan apa kita ada. Kocik besar, banyak sikit. Nabi pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang beri nikmat itu. Ketiga, tawakal, berserah pada Allah. Allah tentukan rezeki kita, bukan manusia. Yang keempat adalah ikhlas. Tadi sebut tadi. Ikhlas ni maksudnya apa? Kita tak mengharapkan ganjaran manusia. Ganjaran Allah aja yang kita nantikan. Barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan dan juga ganjaran manusia, dia akan kecewa. Mengharap kepada Allah, dia takkan kecewa. Dan yang kelima, redha. Apa juga yang kita dapat, apa yang kita ada, redha. InsyaAllah itu adalah sebaik-baik sikap kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cakap tu biasalah. Kadang-kadang dia berkias fansuri tu sikit-sikit tu yang boleh faham-faham lah. Mak kata orang, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digonongkan. Jadi ambillah pengajaran walaupun sikit, walaupun masa yang ada ni terhad, tapi walaupun sikit sama-sama kita panjangkan. Seperti mana yang disebut dalam pantun lama, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Itulah tadi ceramah ataupun ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syamsul Debat ya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadikan hal ataupun sebab kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi, karena kita sudah mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syamsul Debat tadi. Masya Allah ya, tadi juga membahas tentang pengorbanan seorang ayah untuk menyembelih anaknya, dan pengorbanan seorang anak untuk mematuhi perintah Allah, dan pengorbanan seorang istri untuk mematuhi perintah Allah yang datang mimpi kepada suaminya. Luar biasa sekali. Dan ini saya bayangkan kalau posisinya kita ya mungkin sulit untuk kita terima ya. Cuma karena kecintaan Nabi terdahulu kepada Allah, patuhnya Nabi terdahulu kepada Allah luar biasa ya. Dan ini bisa dijadikan kita contoh ke depannya, bahwasanya hal yang mungkin sangat kita cintai di dunia ini, kalau masih ada di dalam hati, maka kita itu rasanya kurang beriman kepada Allah SWT. Pengorbanannya kurang ya. Semoga kita bisa mentauladani kisah-kisah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan ya. Salam untuk semua keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga aktivitas dan jaga jam istirahat ya. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim, summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.